warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hidayah binti Rashidi. Saya merupakan pelajar Dr. Falsafah di Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya dan juga saya merupakan salah seorang tenaga pengajar di Universiti Pendidikan Sultan Itis dari tahun 2008 sehingga kini. Dan saya juga merupakan seorang penasihat dan pengelola di Tadika Anak Kuat Diwana di Tanjung Mali. Berdasarkan pengalaman, saya telah mempunyai satu kajian dalam bidang asas membaca bahasa Melayu, iaitu saya fokus kepada satu kaedah membaca yang unik, iaitu menggunakan teknik yang sangat menarik, iaitu menggabungkan dua. Yang pertama, kaedah gabung bunyi kata dan bersama dengan teknik multisensori dalam buku Pantas Membaca dan Menulis Bahasa Melayu. Perkara ini saya akan kongsikan pada video yang seterusnya. Berdasarkan kajian yang telah saya lihat berkaitan dengan asas membaca menulis bahasa Melayu, terdapat banyak isu yang telah kita dapati. Antaranya ialah kanak-kanak tidak boleh mengingat ataupun kesukaran pengecaman suku kata dan kekeliruan menulis huruf, yang itu berpunca daripada ketiadaan bahan yang sesuai dan efektif. Oleh itu saya telah menghasilkan satu buku yang meliputi kedua-dua masalah ini, iaitu buku Pantas Membaca dan Menulis Bahasa Melayu. Jadi teknik yang telah saya gunakan ialah, pertama saya membuat satu kajian dan melihat bagaimana kaedah gabung bunyi kata ini diaplikasikan bersama dengan teknik multisensori, iaitu menggunakan pelbagai deria dalam buku saya panggil PMM-BM. Jadi buku ini merupakan salah satu alternatif yang dapat membantu kanak-kanak untuk membaca dan menulis lebih efektif di sekolah, terutama di kelas pemulihan juga di sekolah rendah. Dan kajian ini kalau kita lihat objektifnya lebih menumpukan kepada kaedah gabung bunyi kata dengan teknik multisensori dalam pembelajaran membaca menulis bahasa Melayu. Terdapat beberapa perkara yang kita lihat, antaranya kita meletakkan satu garis panduan, iaitu kita pastikan buku ini lengkap, tersusun, praktikal dan menarik. Apa yang dinyatakan lengkap, tersusun, praktikal dan menarik? Satu, siri pertama mempunyai suku kata terbuka dan siri kedua suku kata tertutup daripada bunyi A, I, U, O, E atau E, dan tersusun daripada yang mudah kepada yang sukar. Kenapa praktikal? Iaitu yang melalui satu proses menulis. Jadi biasanya buku yang kita lihat ada di pasaran lebih kepada membaca saja, menulis saja, meninggalkan dua kemahiran. Dan menariknya buku ini, ini yang saya lihat ialah pelajar suka kepada buku yang besar dan bersaiz A4 dan berwarna-warni. Jadi bila dengan kita gabungkan keseluruhan ini, menjadikan buku ini lebih efektif. Dan buku ini kalau kita lihat, dia mempunyai satu teknik yang sangat mahal, iaitu dia membaca aktif yang mempusatkan pelajar. Jadi warna, visual dan saiz buku telah membantu pelajar untuk menguasai pembacaan lebih kita kata berfokus, dan dapat membantu pelajar untuk meningkatkan kualiti dalam pembacaan yang lebih bermotivasi. Kerana warna, visual dan saiz buku ni sebenarnya kalau kita lihat, dia sangat mempengaruhi minat pelajar. Dan buku ini juga mempunyai satu kejayaan bagi saya kerana telah berjaya terjual di pasaran sebanyak lebih kurang 1000 unit dari tahun 2018 sehingga kini, dan telah memasuki pasaran Singapura pada lebih kurang 4 bulan selepas diterbitkan. Dan buku ini juga telah dapat satu MOU, Memorandum of Understanding, dengan EduRich Service LLP dari Singapura terhadap yang berkaitan dengan pengedaran dan pelaksanaan bengkel membaca dan menulis menggunakan buku di Singapura. Selain daripada itu, kita juga memenangi pingat emas dalam pertandingan inovasi pembelajaran PIP 2019 peringkat antarabangsa di Universiti Utara Malaysia. Dan selain daripada itu, kita juga alhamdulillah telah berjaya mendaftar dengan Pembadanan Harta Intelek Malaysia, dan kita memperoleh daftar hak cipta. Itu antara yang kita lihatlah sebagai satu pengiktirafan terhadap produk kita. Dan ingin saya kongsikan impak yang kita dapat terhadap perbandingan tempoh penguasaan bacaan buku mengikut pelajar. Jadi kalau dilihat di sini, terdapat pelajar kita yang meningkat penguasaan membacanya. Contohnya kalau kita lihat ada graf yang ada,
5A, 5B, 5C itu adalah pelajar yang 5 tahun. Pelajar A, B, C itu pelajar yang pertama, kedua, B, C. Dan kalau kita lihat yang warna merah ni menunjukkan pelajar tu nak menguasai suku kata terbuka mengambil masa lebih kurang setahun. Sangat lama. Tetapi bila dia menggunakan buku ini, alhamdulillah, sehingga dia berjaya menghabiskan siri ke-6. Siri ke-6 adalah suku kata tertutup, dan kita lihat pelajar tu boleh menguasainya hanya 6 bulan sahaja. Yang negatif 1 tu adalah setahun sebenarnya, bukan bulan. Jadi kita lihat penguasaan ni bukan kepada pelajar bukan sekadar boleh membaca, tetapi membantu memendekkan tempoh bacaan. Dan juga saya mendapat banyak feedback daripada guru ialah penguasaan menulis mereka semakin baik, kerana banyak pelajar menulis dengan cara yang salah. Setelah mereka menguasai pembacaan dan menulis ini, mereka dapat menulis dengan lebih baik. Dan guru-guru juga tidak rasa letih, kerana sebelum ini mereka mengasingkan buku membaca dan menulis. Jadi waktu membaca dan menulis berbeza. Jadi pada waktu ini kedua kemahiran ini digabungkan. Jadi dua kemahiran ini sebenarnya telah menghasilkan satu kesan yang sangat positif kepada pelajar. Jadi kalau kita lihat kebiasaannya, guru yang mengajar membaca ini telah kerap meninggalkan kemahiran menulis. Apabila dia meninggalkan kemahiran menulis, pelajar tahu bunyi A, tapi mereka tidak tahu bagaimana bunyi A tu ditulis. Apabila kita menggabungkan kedua-dua kemahiran ini, hasilnya bacaan pun semakin meningkat sebenarnya, kerana seperti yang kita tahu dalam kajian menunjukkan apa yang kita buat, kita lagi ingat daripada apa yang kita baca. Jadi teknik yang kita guna ialah teknik kita panggil teknik multisensori. Kita menggunakan deria. Jadi pelajar itu bukan sekadar melihat, membaca dan mendengar, tetapi mereka juga melakukan proses pembacaan tersebut. Bum bum, cu cum cum, dudum gandum, fu fum fum, gugum gumpal, huhum humban. Gajah, gajah, ganda, gaya. Jadi ini hasil telah saya dapati dalam kajian di salah sebuah tadika swasta terhadap 15 orang pelajar. Baik, hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan penulisan buku saya. Terdapat dua siri buku. Yang pertama ialah buku suku kata terbuka, terbuka, dan suku kata tertutup. Baik, apa membezakannya? Di sini saya nak kongsikan sedikit berkaitan dengan pemerhatian saya terhadap perkembangan murid. Pertama, buku ni bersaiz A4. Biasanya pelajar memang suka buku yang bersaiz besar. Yang kedua, ia berwarna-warni. Berwarna-warni. Selain pada itu, yang saya ingin kongsikan lagi, teknik yang sangat bernilai dalam buku saya ialah teknik di mana buku ini mempunyai satu teknik yang kita panggil teknik multisensori, iaitu saya gabungkan dengan kaedah gabung bunyi kata, iaitu berkaitan dengan kaedah membaca bersama dengan teknik multisensori, iaitu teknik yang menggunakan semua deria. Jadi anak ini bukan sekadar membaca menggunakan mulut, mata dan telinga, tetapi itu satu yang tambahan dalam inovasi yang telah saya hasilkan dalam penulisan buku saya ialah kanak-kanak ni perlu membaca menggunakan pergerakan dan sentuhan. Jadi saya nak kongsikan di sini apa yang anak-anak ni akan belajar. Pada awalnya asas membaca ni dia akan a. Okey, seterusnya a. Jadi dia melakukan satu proses pembacaan yang lebih berfokus. Biasanya anak-anak ni bila kita membaca secara statik, dia sukar untuk memberi tumpuan dengan lama. Jadi di sini selain pada tu, kita nak berkongsi berkaitan dengan bagaimana pembelajaran abad ke-21, iaitu berpusatkan pelajar. Jadi buku ini sangat-sangat sesuai kepada pelajar kerana ia menggunakan konsep berpusatkan pelajar. Guru hanya mengajar sekali sahaja dan pelajar itu akan buat sendiri. Jadi contohnya di bawah ni kan cara dia membaca ialah dia akan bergerakkan tangannya, dia akan membunyikan itu konsepnya. Jadi bila kita lihat kat sini, kebiasaannya pelajar dia lebih fokus, pelajar lebih aktif, dan pelajar akan rasa dia lebih yakin apabila membaca kerana banyak perulangan. Bila dia berulang-ulang banyak kali, dia akan lebih ingat. Ini antara yang saya lihat satu kaedah yang sangat menarik dan mempunyai penulisan buku yang saya rasa mengikut konsep minat pelajar. Pertama, pelajar sukakan warna. Bila kita mengajar bunyi, kita suruh mereka
warnakan dahulu, baru mereka diajar bagaimana menulis, dan akhirnya baru mereka menulis secara kendiri. Jadi bila kita lihat dekat sini, proses yang saya kongsikan dalam buku ini adalah mudah kepada sukar. Maksudnya kita bantu pelajar tu dulu daripada yang susah, yang pada mudah kepada sukar. Maksudnya kita mengikut tahap pelajar. Jadi kesesuaian kepada kanak-kanak asas membaca suku kata bahasa Melayu sangat sesuai menggunakan buku ini. Ini hasil perkongsian yang saya lihat. Terdapat ramai pelajar dalam kajian saya, beberapa tadika ada di Kuala Lumpur, ada di Tanjung Malim, dan juga buku ini telah masuk pasaran di Singapura. Banyak perkongsian positif daripada ibu bapa terhadap penggunaan buku ini yang lebih menarik. Dan ini juga kalau kita lihat kat sini, terdapat banyak kosakata saya berikan kepada pelajar. Jadi contohnya sakit, lilit, rumit, dan buku ini bukan sekadar mengeluarkan kosakata bahasa Melayu yang baik, tetapi juga mempunyai penggunaan ayat. Saya menggunakan ayat, ada frasa nama, ada frasa kerja, frasa adjektif, frasa seni nama. Jadi binaan ayat pun juga kita pilih. Kita tidak membina ayat dengan frasa nama saja, ataupun kebiasaan kita suka guna frasa kerja. Ali bermain bola. Jadi banyak frasa kerja, tapi tidak. Kita memperbagaikan ayat. Buku saya juga telah dinilai oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safar Karim. Kerana apa? Saya nak beri nilai kualiti dari segi bahasa.